Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel aku. Macam biasa, kepada sesiapa yang baru dalam YouTube channel ni, YouTube channel aku ni fokus kepada vector portrait, vector illustration menggunakan software Adobe Illustrator. Dan video kali ini merupakan video part yang ketiga untuk video tutorial vector portrait simple style aku. So sekiranya kamu belum layan part pertama dan part kedua, kamu boleh cek dekat suggestion yang aku sediakan dekat bahagian atas ni, ataupun kamu boleh cek dekat ruangan description bahagian bawah ni. Dan aku sarankan kamu layan dari part pertama, part kedua, barulah kamu layan yang part ketiga ni untuk memudahkan kamu lebih faham tentang apa yang aku buat sepanjang video ni. So ya, tanpa buang masa, kita jump to the tutorial. So untuk video kali ni kita akan start untuk proses mewarna ataupun coloring ataupun shading. And then untuk proses ni dia agak simple sebenarnya, sebab aku tidak akan menggunakan gradient sama sekali. Aku just akan menggunakan solid color. Dan sebelum tu kita lock dulu layer yang kita tidak perlukan, dan kita create satu layer baru, dan pastikan layer baru ni berada di bawah layer outline, dan kena pastikan sentiasa layer outline ni berada di tempat yang paling atas. Kemudian kita buka kita punya ni gambar original kita. Kemudian kita gunakan air drop tool untuk select bahagian tudung dia, untuk kita pilih warna tudung dia, dan dia akan keluar suggestion yang sama macam color tudung dia, yang lebih kurang sama dengan warna tudung dia. Dan warna tudung dia ni pun sebenarnya bebas untuk kamu, sama ada kamu pakai warna biru, merah, kuning, terpulang kepada kamu. Tapi untuk video kali ni aku akan gunakan warna yang sama macam tudung dia ni. Dan aku select add tool. Kemudian aku akan tekan dekat swatches aku ni, satu new color group ni aku akan tekan dan tekan OK. Kemudian dia akan muncul satu color group. Kemudian aku akan select warna yang aku sudah pilih tadi, yang dari warna tudung dia ni. Aku akan hold button left click, aku drag bawa ke tepi macam ni. Okay, lepas tu untuk warna shadow dia, aku akan gunakan color guide ni. Akan tekan color guide ni, dan andai kata color guide kamu tiada dekat sini, kamu boleh tengok dekat window, then kamu tick color guide ni, nanti dia akan muncul. Lepas tu kamu tinggal susun dekat mana yang kamu suka. So aku akan keluarkan dulu color guide ni, kemudian dekat swatches aku, dan aku akan select color dasar tudung aku tadi. Aku akan select secara automatic, dia akan bagi suggestion untuk warna-warna dia, untuk shading dan untuk tints dia. So untuk warna shadow dia, aku akan ambil warna yang ni. So ini warna dasar kita dekat arrow ni, warna dasar yang ni tadi. Ini untuk shadow pertama dia, dan ini untuk shadow yang kedua dia. So aku akan gunakan dua-dua color ni. Kemudian close. Lepas tu baru kita start untuk trace warna dasar terlebih dahulu. Dan untuk warna dasar kita akan pakai warna yang ni, warna yang kita pilih tadi. Kemudian kita hold button control sambil kita klik dekat bahagian mata ni untuk kita tukar visibility dia kepada wireframe. And then kita start untuk trace macam biasa. Maksud wireframe tu, kalau kamu kurang faham, contoh dia akan jadi macam ni. Dia akan nampak jadi wireframe, dia tidak akan nampak fill apa semua. Tapi bila kita tukar semula dia kepada mode yang normal, kita tekan control sambil klik dekat bahagian mata dia, dan dia akan nampak fill dia. Tapi untuk ni, untuk memudahkan, aku akan gunakan mode wireframe, and then tekan hold control dan klik dekat bahagian mata dia, kemudian trace macam biasa. So untuk yang ni aku akan start trace bahagian tudung terlebih dahulu. Macam aku cakap tadi, aku akan trace warna dasar terlebih dahulu. Lepas sudah settle trace warna dasar dia, kita tukar semula kepada mode normal, hold button control dan klik dekat ikon mata dia ni. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. Tapi buat masa ni aku akan tebuk dulu bahagian muka dia ni dengan cara aku akan buat satu shape yang mengikut bentuk muka dia ni. Aku pilih warna mana-mana pun boleh, dan aku akan trace mengikut bentuk muka dia ni. Lepas settle, kita select kedua-dua shape ni, select kedua-dua, kemudian kita gunakan tool shape builder tool, select, kemudian hold button LT, dan kita tinggal klik dekat bahagian muka dia ni. So dia akan berlubang macam ni. Lepas settle tu, aku akan buat benda yang sama dekat bahagian ni. Sebab kalau kamu tengok dekat gambar original dia ni, sebenarnya bukan tudung dia, yang ni sebenarnya baju dia. So maksudnya di sini, dekat sini adalah ruang kosong yang menampakkan bahagian baju dia. So aku akan tebuk dan buat benda yang sama macam aku buat dekat bahagian muka tadi. Dan aku pakai color lain,
Kemudian just trace macam biasa. Trace. Lepas tu select kedua-dua color ni, shape builder tool, hold button LT dan klik. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. So settle untuk warna dasar tudung dia, barulah kita start trace untuk shadow dia. Dan untuk shadow dia ni sebenarnya tips dia adalah kamu kena biasakan diri kamu untuk membezakan ataupun buat perbandingan antara warna yang gelap dan warna yang agak terang. So kamu kena selalu praktis benda ni. Bila kamu sudah terbiasa dengan untuk membandingkan warna gelap dan warna cerah, kamu akan tracing shadow ni akan jadi lebih mudah untuk kamu sebenarnya. So macam yang aku boleh tengok dekat area tudung dia ni, dekat area sini dia agak sedikit gelap, dekat area sini pun agak sedikit gelap, dekat sini pun agak sedikit gelap. So kita akan trace mengikut color tu lah. And then untuk warna shadow dia aku akan pakai warna yang kedua ni. Then lepas tu macam biasa aku gunakan pen tool, kemudian hold button control dan tukar dia kepada mode wireframe. Klik dekat ikon mata dia ni, kemudian dia akan jadi kurang macam ni. Barulah kita start trace untuk bahagian shadow dia. So macam sini aku start trace daripada sini. Sebab mata aku nampak dekat area sini agak sedikit gelap. Dan untuk shape dia ni terpulang daripada kamu. Kamu bebas untuk buat shape macam mana yang kamu suka sekalipun. Lepas tu trace lah macam biasa. Dan hasil dia akan nampak lebih kurang macam ni. Tapi yang ni kalau kita biarkan dia nampak buruk kan. So untuk buang objek yang dekat tengah ni, macam biasa teknik yang kita gunakan itu menggunakan shape builder tool. Kita akan buang dia menggunakan shape builder tool. Kita select color ni dan kita select warna dasar dia. Kemudian kita gunakan shape builder tool, hold button LT dan klik macam ni. So dia akan hilang. So inilah contoh untuk warna shadow dia. Then barulah kita start trace untuk shadow yang lain pula. So lepas kita sudah settle trace warna shadow dia, kita akan buang shape yang macam ni yang kita tidak perlukan ni, kita boleh buang. Guna teknik yang sama macam kita buat dekat area muka dan area tepi ni tadi, bawah ni tadi, iaitu menggunakan shape builder tool. Kita select, kemudian kita select warna dasar kita, lepas tu guna shape builder tool dan hold button LT, kemudian kita just klik ataupun drag. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. So selesai untuk bahagian shadow yang pertama. Kita proceed untuk buat shadow yang agak sedikit gelap daripada warna yang ni. Macam kamu boleh tengok dekat gambar original dia, ada certain part warna gelap dia agak sedikit gelap. Macam area bawah ni, sini, area ni, dan banyak lagi lah. Dan kita akan start untuk trace macam biasa dekat area yang gelap.
menggunakan color yang agak sedikit gelap ni. Dan hasil dia lebih kurang macam ni. Sebelum tu aku kena double check dulu. Okay, so dekat sini aku akan tambah lagi sedikit warna gelap. Sama juga dekat bahagian ni. Dan yap, inilah hasil dia. Shading bahagian tudung dia. Kita proceed pula dekat bahagian baju dia pula. Dan macam biasa kita akan gunakan eyedropper tool. Dan ini sebenarnya untuk baju, warna baju dia terpulang daripada kamu mau gunakan warna apa sekalipun, sama ada kamu mau ikut gambar original ataupun kamu mau mengikut kreativiti kamu itu sendiri. So aku akan gunakan eyedropper tool dan aku akan select dekat area sini dan aku akan dapat color yang lebih kurang sama macam warna baju dia. Dan benda yang sama aku akan create satu color group, so tekan OK dan drag color ni ke tepi macam ni. Kemudian aku akan select dia punya shading dengan gunakan color guide. Select color base color dia, and then yang ni shading dia satu, dan ni yang kedua. Lepas settle tu baru kita start trace macam biasa. Sama step dia lebih kurang sama macam dekat yang kita trace bahagian tudung tadi. So select warna dasar dia then trace. Dan inilah hasil dia. So lepas tracing warna dasar dia, kita proceed pula trace untuk bahagian shadow dia. Select warna shadow dia yang color kedua ni. Kemudian gunakan wireframe mode, tekan control dan klik pada ikon mata dia ni. Lepas tu kita trace untuk bahagian yang gelap untuk area baju dia. Lepas tu kita padam area yang kita tidak perlukan. Macam biasa, teknik yang sama, gunakan shape builder tool, select, dan select pula warna dasar baju tadi. Then kita shape builder tool, hold button Alt dan padam macam ni. Padam, lepas tu benda yang sama dekat area sini, klik, kemudian padam. Lepas tu sebenarnya untuk area ni, untuk ketiga-tiga area ni dekat sini, kalau kamu tengok dekat gambar original dia, dia memang area situ agak sedikit gelap. So untuk menjimatkan masa, aku rasa kita akan directly tukar warna dia ni kepada warna shadow dia.
So dia akan jadi lebih kurang macam ni. So settle untuk shadow pertama, kita buat pula shadow yang agak sedikit gelap, dan kita pilih color yang ketiga ni. Kemudian kita start trace macam biasa. So lepas settle tu, macam biasa benda yang sama kita akan padam objek yang kita tidak perlukan. Select. Lepas tu kita select warna dasar dia. Select, ini pun select. Select warna dasar. Select dan select warna dasar dia. Kemudian shape betul kan, padam. Ini pun sama, padam. Yang ni aku rasa aku akan tukar warna dia kepada warna yang ni, sebab dekat area baru original dia memang area dekat sini memang agak gelap. So aku akan tukar directly warna shadow yang agak gelap. Dan inilah hasil untuk video tutorial vector portrait part ketiga aku. Stay tune untuk part yang seterusnya ataupun part yang terakhir. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh komen dekat ruangan komen, dan aku harap ada ilmu baru yang kamu dapat daripada video ni. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel aku. Assalamualaikum dan stay santai.